jumpa beradalah Aminah, Nabi Muhammad dan juga Ummu Aiman sebulan mereka berada di Madinah. Sekembalinya mereka nak balik pulang ke Mekah semula, Aminah jatuh sakit dan meninggal di Abwa, nama tempatnya di Abwa. Maka umur 6 tahunlah Nabi menjadi anak yatim piatu, tak ada ayah dan juga tak ada ibu. Selepas itu siapa yang jaga? Okey, selepas itu yang jaganya adalah Abdul Muttalib, iaitu datuk Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yang jaga Nabi. Tak lama lepas tu, selepas umur Nabi 8 tahun, Abdul Muttalib pun meninggal. Maka diserahkan Nabi 8 tahun macam mana? Anak saudara kita tu 8 tahun. Diserahkanlah Nabi umur 8 tahun tu kepada Abu Talib. Okey? Ini pesan daripada datuk Nabi ini, Abu Talib jagalah Nabi. Tu. Umur 8 tahun Nabi diserahkan kepada Abu Talib yang menjaga. Guys, Abu Talib ni tak Islam. Tapi Abu Talib ni sangat sayang pada Nabi. Berapa lama dia jaga? Itu. Dia jaga, Abu Talib jaga Nabi sampai ke akhir hayat dia. Sampailah, ingatkan peristiwa Nabi waktu dah jadi Rasul, sampaikan Islam. Kalau orang kafir Quraisy kan geram dengan Nabi. Okey, siap. Okey. Cikgu hentikan video ni. Nak seksa, nak kepung, nak pulau, nak baling najis, nak sakitkan. Okey. Kita dah tengok. Kita dah belajar tentang biografi Rasulullah Nabi Muhammad SAW semalam. Minggu lepas. Ke hari ni? Oh, tu darjah 3. Jadi kita tengok tentang kisah Nabi Yusuf. Cuba kamu buka aktiviti muka surat 51. Kita tengok cerita, tapi cuba buka dulu kisah Nabi Yusuf. Buka aktiviti muka surat 51. Lepas kita dah tengok sikit video Nabi Yusuf, kita akan buat kuis tentang Nabi Yusuf. Boleh? Boleh. Okey, jom. Buka aktiviti 51. Ya, aktiviti 51. Sementara tu cikgu nak cari kisah Cikgu, Nabi ini yang aktiviti kah? Ya. Buka aktiviti muka surat 51. Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Panjang ceritanya tu. Kami ada tengok. Kita tengok yang pendek saja, okey? Okey. Yang pendeknya 5 minit. Jom kita tengok. Ini bahasa Indonesia, tak mengapa. I still remember the first order was worth 1,400 ringgit. My cousin called me up and said, "Hey, do you think they're gonna run?" Okey, jom kita tengok bersama. Lepas tu kita buat kuis. Jangan. Sekejap. Berapa minit? Ini sejam. Pada suatu malam, Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud di hadapannya. Ia begitu terkesan dengan mimpinya. Keesokan harinya, Yusuf langsung mendatangi ayahnya dan menceritakan mimpinya semalam. Mendengar hal ini, Nabi Yakub begitu gembira. Ia tahu bahwa mimpi anaknya tersebut bukan sebuah mimpi yang biasa. Itu adalah sebuah tanda bahwa suatu hari nanti Yusuf akan menjadi seorang yang dimuliakan oleh Allah. Rasa sayang dan cinta Nabi Yakub terhadap Yusuf pun semakin besar. Akan tetapi ia khawatir jika saudara-saudara Yusuf mengetahui mimpi itu. Nabi Yakub pun berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Ayah khawatir jika mereka mengetahui hal tersebut, mereka akan mencelakakanmu," kata Nabi Yakub. Rasa sayang dan cinta yang ditunjukkan Nabi Yakub kepada Yusuf ternyata telah menimbulkan kebencian saudara-saudaranya. Mereka iri dan dengki. Mereka merasa Yusuf lebih dicintai daripada mereka. Adik Nabi Yusuf yang bernama Bunyamin ikut dibenci karena dianggap telah mendapatkan kasih sayang yang sama seperti Yusuf. Suatu hari, saudara-saudara Yusuf yang iri
berkumpul untuk membuat sebuah rencana yang kejam. Salah satu dari mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan Bunyamin lebih dicintai oleh ayah daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah anak dari ayah kita juga." Lalu saudara Yusuf yang lainnya pun berkata, "Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu daerah yang tidak dikenal, supaya perhatian ayah kita tertumpah pada kita semua." Namun Yahuda, anak keempat Nabi Yakub, tampaknya tidak sependapat dengan yang lain. Ia berkata, "Janganlah kalian membunuh Yusuf, tapi masukkanlah dia ke dalam sumur yang sering dijadikan tempat istirahat para musafir. Dengan demikian, nanti para musafir itu membawa Yusuf jauh dari kita dan mungkin akan dijual sebagai budak. Setelah itu kita bertobat kepada Allah atas dosa-dosa kita dan menjadi orang yang senantiasa berbuat baik," kata Yahuda. Akhirnya mereka semua setuju dengan pendapat Yahuda, dan keesokan harinya saudara-saudara Yusuf meminta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf berburu di hutan. Pada awalnya Nabi Yakub ragu untuk memberikan izin, akan tetapi setelah didesak saudara-saudara Yusuf, akhirnya Nabi Yakub mengizinkan dan memberi pesan kepada mereka agar berhati-hati dan menjaga adiknya tersebut. Berangkatlah rombongan putra Yakub, kecuali Bunyamin yang masih terlalu kecil. Mereka menuju ke tempat yang sesuai dengan rencana mereka kemarin. Setibanya di tempat itu, mereka perlahan melepas baju Yusuf. Yusuf tidak menyadari apa maksud saudara-saudaranya itu. Ia hanya mengikutinya saja. Mereka pun membawa Yusuf hingga sampai di dekat sebuah sumur yang biasanya dilalui oleh para musafir. Dengan cepat, mereka mengangkat Yusuf dan hendak melemparkannya ke dalam sumur. Yusuf meronta dan berusaha melepaskan diri, akan tetapi dorongan saudara-saudaranya lebih kuat dan perlawanan Yusuf sia-sia. Mereka berhasil melemparkan Yusuf ke dalam sumur tersebut. Mereka kemudian membunuh seekor hewan dan darahnya ditumpahkan ke baju Yusuf. Ketika pulang, mereka segera datang kepada ayah mereka sambil menangis dan mengabarkan bahwa Yusuf telah dimakan serigala hingga bajunya berlumuran darah. Nabi Yakub alaihissalam sangat sedih mendengar kabar dari saudara-saudara Yusuf itu, sehingga beliau tidak berhenti menangis sampai kedua matanya menjadi buta. Demikianlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam dilempar ke dalam sumur. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Yusuf digoda Zulaikha, istri Kitfir. Nantikan kisahnya hanya di channel YouTube Anak Muslim. Oke. Kisah 2 minit. Ini pergi kami punya tweet. Oke. Itu hanyalah permulaan. Nabi Yusuf nak buang ke dalam perigi sumur. Selalunya tempatnya ada pedagang-pedagang, businessman, orang yang usahawan lah, yang akan lalu siap untuk minum air, musafir di tempat jauh. Jadi satu hari bila dia dibuang oleh adik-beradik dia, pedagang tu jumpa Yusuf dalam perigi tersebut, sumur. Dia pun ambil Yusuf dan jual dia sebagai hamba di tempat mana di kota di mana Fir'aun duduk lah. Jadi apa yang Yusuf buat apabila sampai di tempat tinggal Fir'aun tu, dia dimasukkan ke dalam penjara kalau tak silap. Kebolehan Nabi Yusuf ni boleh mentakwil mimpi. Contoh wise mimpi. Mimpi wise. Ada mimpi. Dan mimpi itu berulang-ulang banyak kali. Ada maksud mimpi. Kita manusia biasa kita boleh takwil mimpi.
Nabi Yusuf mempunyai kebolehan tersebut. Okey, itu yang pertama. Jadi apabila dia berada dalam dia ni bekerja di istana sebenarnya. Bekerja di istana dan apabila Nabi Yusuf tu kacak, handsome, very good looking. Sangat kacak dan handsome dan ada seorang wanita isteri kepada pembesar istana Firaun tu lah. Dia cuba menggoda Nabi Yusuf. Akhir sekali Nabi Yusuf tidak terpikat. Dia larikan diri. Dia tarik baju dia daripada belakang. Zulaikha pun dia tarik baju dia daripada belakang tu, koyak baju Yusuf dari belakang. Jadi semua orang tahu yang bola benda jahit Zulaikha. Yang bola benda jahit Zulaikha, bukannya Nabi Yusuf. Tapi akhir sekali untuk menjaga nama, masukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara, walaupun orang tahu yang bersalah. Jadi apabila Nabi Yusuf tu ada dalam penjara, ada kawannya seorang. Dalamnya ceritalah tentang Allah dan sebagainya dengan kawannya. Dan pada satu hari kawannya mimpi. Dan Nabi Yusuf pun mentakwilkan mimpi tersebut. Mimpi kawannya pada bila aku dah keluar dari penjara tu, aku akan jadi pembesar pada kerajaan Firaun tu lah. Jadinya pun dikeluarkan betul-betul jadi orang besar. Menteri lah kita boleh kata. Kak Ya, suatu hari Firaun kita kenal lah Firaun, raja yang zalim, yang padah diri Tuhan ya. Firaun yang mimpi juga. Yang mimpi benda yang sama banyak kali. Tujuh lembu jadi kurus. Tujuh benih macam-macam. Ingat sih kita pernah tangga. Jadi kawannya yang dalam penjara tanya pada kamu tahu siapa maksud mimpi kau? Aku tahu kenal seorang yang pandai mentakwil, namanya Yusuf. Tapi nya dalam penjara. Sebab kena fitnah. Kena fitnah yang goda pasangan menteri Zulaikha lah. Akhir sekali Firaun pun tunggahnya. Oh Yusuf, kau boleh takwil mimpi aku tu. Aku akan beri kau segala ganjaran, aku beri kau pangkat, aku beri kau segala benda yang kau layak. Tapi mimpi kau tak salah, yang akan bunuh Yusuf. Jadi akhir sekali Yusuf pun cerita tentang takwil mimpinya. Firaun pun banyak pada negara Mesir tu akan mengalami kemarau selama beberapa tahun. Jadi berdasarkan mimpinya Firaun pun percaya lah. Dan mereka pun kumpul semua barang-barang, bahan-bahan untuk makan. Sebab seakan ada hujan, sebab tak maksudnya hujan bertahun-tahun. Jadi mereka pun kumpul makanan-makanan untuk bersedia menghadapi kemarau yang akan berlaku selama beberapa tahun. Jadi betul lah takwilan mimpi. Akhirnya Nabi Yusuf jadi orang besar di pemimpin. Nak adik-beradiknya buang Nabi Yusuf kan nak? Adik-beradiknya buang Nabi Yusuf ya dalam pergi. Yang buang ada seorang adik namanya Bunyamin. Duduk kat rumah masih kecil. Adiknya ya kesayangan Nabi Yusuf. Macam kita sayang orang lah. Sebab ia yang baik betul. Jadi bila berlaku kemarau ya, adik-beradik sudah datang ke Mesir untuk ambil makanan dari kerajaan pada pemerintah lah. Dan salah satu pemerintah adalah Nabi Yusuf pun. Bila adik-beradiknya datang, ya tangga adik-beradiknya. Adik-beradik aku tu adik-beradik aku tu. Waktu yang Nabi Yusuf jadi orang besar, yang mengendali yang antara menteri besar waktu tu. Apa yang berlaku? Yang tahu dia Nabi Yusuf. Apabila dia datangnya, dia letak suatu harta benda lah. Ada satu harta yang bernilai dalam beg salah satu adik-beradik. Dan bila dia cek, kau curi barang di sana. Adik-beradik aku dia tahu ya. Dia padah dengan adik-beradik yang adik-beradik orang yang datang untuk ambil makanan teh. Kau curi barang di sana.
Padahal sebagai anda yang besar ini. sebagai tidak aku akan pegang Bunyamin. Bunyamin ada dua time-nya. Aku akan ambil Bunyamin tu. Aku akan pegang Bunyamin tu. Kau baliklah ambil makanan kau tapi aku akan pegang Bunyamin. Sebabnya ingat Nabi Yusuf sengaja letak barang istana dalam beg Bunyamin dek. Yang sengaja angkat barang istana dalam beg untuk tuduhnya pencuri. Tapi sebenarnya Nabi Yusuf mau test. Nabi Yusuf mau check. Sedang tu masih jahit, sedang tu masih jahat tak macam dahulu. Sebagaimana mereka buang Nabi Yusuf dalam sumur ya. Jadi apa yang adik-adik buat? Wahai pemerintah, Nabi Yusuf taklah. Wahai pemerintah, kau janganlah ambil Bunyamin tu. Ayah kami Nabi Yakub tu dah menangis sampai buta, dah mengalami kesedihan dan juga senanglah hidup. Disebabkan kehilangan Nabi Yusuf hari ya. Bunyamin mau hilang. Habislah orang. Kau janganlah ambil Bunyamin tu. Kau bunuhlah aku. Kau ambillah aku. Kau dendahlah aku. Sekali Nabi Yusuf pun terpesona. Nabi Yusuf pun rupanya adik-beradik aku dah berubah dah. Adik-beradik aku dah sip sama macam tu. Akhirnya daripada sebenarnya aku tu adik kita orang Nabi Yusuf. Lalu semua terkejut. Lalu sudah orang semua minta maaf. Oh, minta maaf minta Yusuf. Orang menyesal dengan perbuatan orang buang kau dulu. Orang menyesal dengan perbuatan orang buang kau dalam pergi dulu. Nabi Yusuf pun orang yang berjiwa besar, seorang yang pemaaf, tidak memadah. Okey. Aku maafkan kita orang. Jadi mereka pun yang kembalikan Bunyamin dan yang akhirnya bawa Nabi Yusuf, bawa ayah yang datang jumpa sudah. Akhirnya mereka pun kembali menjadi keluarga yang bahagia. Okey, jom quiz. Jom semua. Kita quiz. Okey. Kita akan bagi kamu apa panggil? Salah. Nabi Yusuf ada 10 soalan saja mudah je. Quiz. Okey, bapaknya Nabi Yakub. Okey, cikgu akan bagi link dalam bahasa 3. Apa nama cikgu? Okey. Cikgu dah copy. Cikgu akan share di situ. Okey. Okey dah. Masuk. Tekan link. Tasha masuk. Tasha tekan link tersebut. Tasha tekan link. Tasha tulis nama Tasha. Cikgu. Ya, Raihan. Kenapa cikgu? Kita pandai tekan linknya. Raihan. Dah cikgu. Okey. Raihan tekan. Kami dalam Masuk. Sila. Cikgu tunggu. Merah cikgu. Bagus. Belum masuk cikgu, tunggu. Merah masuk. Quiz itu. Kami tunggu kali masuk. Raihan masuk. Tasha pandai tak masuk. Tekan link pada Okey, Tasha masuk. Tekan link di messages. Lepas tu Tasha tulis nama Tasha. Rashida, Iris. Okey, aku Raja MNY. Aida masuk. Nurul Kisha, Raihan, Aisyah. Cikgu. Sita, Kausa, Iris. Siapa lagi belum masuk? Cikgu Tasha. Yang pagi tadi. Awang. Koi masuk. Khalid. Kausar. Syahrini dah masuk, bagus. Aufa dah masuk, bagus. Okey, Tasha macam mana? Pandai tak tekan link? Syahrini. Syahrini tu masuk. Cikgu. Ya saya. Sudah ada 12 orang. Cikgu rasa ada ramai lagi yang masuk ni. Raja MN. Wise lah ya. Bagi.
Tim Raja Kaedah bagus. Tim Raja ML. Habis kalau kita semua. Okey. Oh, lah ya cikgu. Untuk Untuk yang yang kalau nak masuk nanti cikgu ajar kamu lain kali lah ya. Jadi kita akan mulakan yang tidak dapat masuk, jangan risau. tengok skrin. Kamu tuliskan jawapan kamu di Google Chat ataupun kamu sebut nama mic, okey? Yang kedai aja, yang tidak mempunyai, yang dapat masuk kuisis sahaja. Yang dapat masuk kuisis, sila jawab pada kuisis saja. Okey, kita akan mulakan dalam 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Soalan yang pertama. Nabi Yusuf alaihissalam anak Nabi. Bila main. Jangan sebut nama. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Siapa yang jawab itu? Saya. Silakan Dah jawab cikgu. Okey. 3, 2, 1. Jawapannya Jawapannya adalah Nak. Ya betul cikgu. siapa betul? Itu dia. Cikgu. Bagus. Ramai betul Ayah dia bernama Nabi Yaqub. Ayahnya tu bila Nabi Yusuf hilang, sangat sedih. Nangis setiap hari sampai putih mata dia. Butak apa dah. Okey, jom teruskan soalan nombor 2. Dan ibu Nabi Yusuf bernama ni ada susah sikit Kan Nabi Yaqub kahwin dengan 4 orang kan. Cikgu ulang. Yang ni susah. Yang ni cikgu pun tak tahu. Kamu pilih tak mana-mana. Kita rasa betul. Tembak je. Dia. Cikgu pun tak tahu. Jadi kamu pun kita belum belajar. Jadi kita ni tip penting pun kalau kamu tak tahu pun. Okay, jom kita tengok apa jawapan. Tekan je. 5, 4, 3, 2, 1. Apa hal Aufa? Ada masalah ke? Bilang dah. Okey, saya faham. Kita tengok sekejap jawapan apa. Kita tembak je. Tembak je. Rahil ada Nabi Yusuf kan Nabi Yaqub kan kahwin dengan ramai lah lebih ada 4 isteri dia Balha, Zulfa, Rahil, Lia yang kita belajar minggu lepas. Jadi yang ni betul tak betul, minta maaf cikgu tak ajar lagi. Kita jadikan sebagai latihan lah, jadikan sebagai pengajaran. Rahil nama mak dia. Ya saya. Soalan yang ketiga. Adik seibu kenapa dengan Nabi? Adik seibu sebapa dengan Nabi Yusuf. Adiknya yang sama bapa, Nabi Yaqub dan sama mak. Ya, yang nama tadi lah. Rahil tadi. Yang tu pun susah juga. Senang cikgu 15 kali. Okey, cubalah. Tekan jap mana. Cikgu. Pasal main. Cikgu rasa macam Bunyamin. Cikgu rasa. Sebabnya sayang Bunyamin lah, Yusuf. Tapi cikgu sure lah. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Jawapannya adalah Bunyamin. Saya patut. Bunyamin. Betulkah Bunyamin? Sorry. Bunyamin. Bunyamin betul. Sebab itulah Nabi Yusuf sayang dengan Bunyamin tu.
Sebabnya sama adik-beradik, sama bapak sama ayah. Cikgu yang kedua, yang ketiga cikgu. Siapa cikgu? Okey, jom. Nombor 4, nombor 4. Nombor 4. Nombor 3 tek yang Bunyamin tek kali. kali. Apakah mimpi Nabi Yusuf alaihi salam? Cikgu rasa kamu masih ingat dalam YouTube kita tengok hari itu. Okey, cuba tengok. Tenang lah cikgu. Yang mimpi apa? Yang mimpinya campak perigi kan? Yang mimpi tengah 12 bintang, matahari, Yang masukkan bulan, pergi. ataupun yang mimpi jadi Raja Mesir, ataupun yang mimpi pandai sapi. Mimpi cikgu yang masukkan pergi. Ini betul-betul. Pastikan kamu pilih yang betul-betul sebab berdasarkan video yang cikgu cerita, cikgu tak ceritakan benda. 5, 4, 3, 2, 1. Kita dah belajar apa tentang benda tu. Cuma kita lupa, dah lama dah kita sedangkan. Cikgu, saya betul. Salah. Dalam 12 bintang cikgu. Jawapannya adalah Betul. Nabi Yusuf melihat 12 bintang. Tahu siapa arti 12 bintang, matahari dan bulan tunduk pada Nabi Yusuf? Saya masih ingat cikgu. Adik-beradik Nabi Yusuf 11 termasuk dirinya. Kita tahulah dirinya. Tapi yang bermaksudnya yang semua tunduk, yang semua sujud padanya adalah adik-beradiknya. Yang di mana akhir kisah Nabi Yusuf waktunya datang minta makanan daripada kerajaan Mesir. Nyampun barang sana dalam beg Bunyamin untuk ialah untuk jadikan kita untuk menipu, memuslihatkan. Untuk cek adik-beradiknya sama seperti dulu jahit sama dolok ke ataupun ada baik. Akhirnya abang adik-beradiknya dah jadi baik, sudah menyesal. Dan akhirnya mimpi waktu Nabi Yusuf waktu kecil tu yang dia tengok 12 bintang matahari yang tunduk adalah melambangkan adik-beradiknya yang akhirnya daripada benci jadi saya. Okay, next. Soalan yang Ya. Abang Nabi Yusuf telah mencampakkan Yusuf ke dalam. Abang Nabi Yusuf telah mencampak Nabi Yusuf ke dalam Lambang arti yang sumur atau perigi yang sama, padang pasir, hutan belantara, penjara bawah tanah. 10, 9, 5, 1. Mana jawab? Kajak. Okey, jawapannya adalah dalam sekolah kuis. Betul. kita terkeluarkan. Mun kita terkeluar tak boleh masuk balik. Boleh masuk balik dalam link. Bukannya nak dapat makan tipu kita ni, kita nak Ulang kita. habis tak saya dah kerja rumah, kita habiskan kuis. Banyak cikgu memang. Jawab betul-betul, lepas ni tak boleh kerja rumah. Okey. Jadi jawapannya adalah dalam perigi yang gelap dan dalam. Dan waktu ada yang pengembara yang datang untuk berdagang, untuk berjual beli, yang rehat dia pun ambil air. Tapi yang bilanya angkat beratnya juga. Rupanya Nabi Yusuf yang pegangkan dia. Sebabnya nak keluar daripada perigi. Next. Soalan yang ke-6. Ayah Nabi Yusuf menangis sehingga matanya menjadi Menangis sehingga matanya pepet, terang benderang, bulat ataupun buta. buat bulat legunan. Bulat bulat. Sepet sepet. 5. Buta. Okey, boleh mungkin buta, mungkin sepet, mungkin bulat. 3, Buta. 2, 1. Buta. Okey. Apa jawapan? Buta. Betapa sedihnya ayahnya. Habis buta. Kehilangan Nabi Yusuf.
Dan Nabi Yusuf tahu, Nabi Yakub ayahnya Nabi Yusuf tadi, yang tahu anak-anaknya lainnya menipu. Soalan yang ketujuh, ada 3 gitu. Lepas tu kita habiskan kelas. Siapakah yang menjumpai Nabi Yusuf di dalam negeri yang gelap dan dalam? Ada rumput dengan Sekumpulan pedagang. B, abang-abangnya. Nabi Yakub ataupun D, Raja Mesir. Siapa yang jumpa? 5, 4, Nabi Yusuf. Jawapannya adalah, jom kita tengok. Betul. Bukan Raja Mesir. Dia berjumpa dengan Raja Mesir selepasnya dalam jail, dalam penjara. Bila Raja Mesir tu nak mimpinya ditakwil, barulah dia panggil Nabi Yusuf. Jawapannya adalah sekumpulan pedagang. Pedagang tu orang berjual beli, orang yang jual barang, yang bawa sapi lah, yang bawa nasi dagang, nasi goreng, daripada Padang dia datang ke Mekah ke apa ke, datang ke Mesir untuk berjual beli. Contoh yang betul lah. Maksudnya dia jual rempah satu, jual bahan makanan, jual barang-barang yang diperlukan. Yang maksud pedagang, usahawan, businessman. Soalan kedua terakhir, Nabi Yusuf pandai dalam nombor 1 mentafsir mimpi, nombor 2 menipu, nombor 3 mencuri, nombor 4 menghukum semua abang-abang. Memimpi dah Lego senang pasang. Pilih yang mana kamu rasa betul. 5, 4, 3, mimpi. 2. Ada ramai lagi belum jawab ni. Cepat tekan. Tekan. 3, Mimpi kan senang. 2. Mimpi mesti tahu nak ada orang bijak. And question. Mandi. Jawapannya adalah tidak lain dan tidak bukan. Bagus. Okey, adakah Nabi Yusuf menghukum adik-beradiknya? Cek. Malah Nabi Yusuf adalah seorang yang pemaaf. Daripada menghukum adik-beradik dia memaafkan walaupun dia buang kitab waktu kita kecil, dia buang pergi. Tidak ada tahu kau jumpa. Kami berdendam betul dengan adik-beradik kami. Tapi Nabi Yusuf tidak ada demikian. Baik. Walaupun dilakukan kejahatan dibalas dengan kebaikan. Soalan terakhir. Lepas tu ML tak wifi. Mun mak aku Bukan ML, makan lo, Maya. Tahulah. Nombor 9. Di atas kebijaksanaan Nabi Yusuf, Raja Mesir. Raja Mesir itu bukannya Nabi Yusuf. Raja Mesir itu orang lain, Fir'aun. Raja Mesir telah melantik, bukan Fir'aun lah tu. Cikgu Okey, Raja Mesir telah melantik Nabi Yusuf menjadi, yang ni kamu tak belajar lagi. Yang pertama Menteri Kewangan, yang kedua Menteri Pertanian, yang ketiga Menteri Perpaduan, yang keempat Menteri Sains. Aduh. Okey, cikgu bagi tips. Cikgu dah Nabi Yusuf diamanahkan menjaga duit. Mana satu? Dah. Okey. Dah. 5, 4, 3, 2. 1. Yang ini bukan soalan ada satu lagi soalan terakhir. Nabi Yusuf diamanahkan untuk menjadi Menteri Kewangan. Lepas dia takwil mimpi yang akan ada kemarau, dia yang menguruskan tentang kewangan negara. Terusnya, soalan terakhir. Dekat habis tu kita habis kelas lah. Saya dah kerja rumah. Kamu fokus pada kerja rumah bahasa Melayu saja. Okay? Nabi Yakub dapat melihat semula. Nabi Yakub ni yang ayah dia yang
yang menangis setiap hari kerana Nabi Yusuf yang kehilangan sampai buta. Macam mana dia dapat melihat semula? Yang pertama, mencium baju Nabi Yusuf, cium. Ataupun berkat rahmat Allah. Ataupun nombor 3, Nabi Yusuf berdoa kepada Allah. Ataupun ke semua jawapan dia. Yang cikgu pun suka juga sama ada satu jawapan. Nanti kita cek balik berdasarkan jawapan ya. Okey, kamu pilih saja mana-mana kamu rasa betul. 3, 2. Tak maaf ya, ada beberapa soalan yang cikgu si ajar. Terpaksa kita tembak. Jawapannya adalah maka habislah soalan kita. Kesemua betul. Maksudnya kesemua betul. Nabi Yusuf berdoa supaya disembuhkan. Dan dengan kuasa Allah sahaja, bukan Nabi Yusuf yang sembuh. Nabi Yusuf hanya mampu berdoa. Yang memberikan mata adalah Nabi Yakub. Dan pada masa sama Nabi Yakub yang cium baju Nabi Yusuf hanya dapat kenal bau anak-anaknya. Yang ni jangan semalam cikgu pun tahu sebenarnya. Okey, jom kita tengok siapa markah kamu. Tapi penting pun markah sebab ada banyak soalan yang cikgu si ajar pun. Jadi ikut nasib lah siapa yang rendah. Nurul Haini nombor 3, Kak nombor 2, Iris Raina nombor 1. Kita tengok markah pula. Dari segi markah, markah Iris 60, Kak 80, Nurul Haini 70 bersama Aisyah 30, Aufa 60 bersama Kausa 60, bagus Kausa. Raihan 40, Wais 30, Syahrini 30, Khalid 30, Kisha 20. Mungkin kamu masuk lambat tadi ataupun tak dapat jawab semua kali. Jangan risau. Yang penting kita dapat jawab bersama-sama. Itu yang penting. Okey. Itu sahaja kita pada hari ini. Nabi Yusuf. Disebabkan Nabi Yusuf kisahnya panjang, kita akan sambung minggu depan kisah Nabi Yusuf dan kita akan jawab soalan-soalan Nabi Yusuf di dalam buku Sirah Aktiviti minggu depan. Okey. Apa Aisyah? 70 kah? Markah kita kan? 70 pun 100. Sangat baik. Yang lain pun bagus juga. Kausa dapat 60 bagus, Raihan bagus. Yang lain pun bagus juga mencuba. Okey. Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Pakai baju Wais. Panas pula kan? Terima kasih Tasha. Terima kasih hari ini Aisyah. Terima kasih. Kausa. Kali. Iris. Dia dapat satu Iris. Markah yang bagus. Bye bye Tasha. Jangan